Bertemu kembali dalam Semasa 4. Suspek utama kes bunuh seorang jurujual wanita di Taman Kelisa Ria, Aman Jaya, Sungai Petani Kedah semalam ditemui mati. Suspek berusia 62 tahun yang juga suami kepada mangsa berusia 61 tahun ditemui dalam keadaan tergantung di papan iklan di Jalan Lencongan Timur, Bukit Bintang, Sungai Petani pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Azli Abu Shah berkata, mayat Tan Kut Joy yang juga suami kepada mangsa bunuh Kwek Chu Ho, 61 tahun, ditemui orang awam yang melalui kawasan berkenaan 7.40 pagi tadi. Siasatan awal mendapati lelaki terbabit adalah suspek yang dicari bagi membantu siasatan kes pembunuhan isterinya. Mayat dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB Al-Star dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Semalam Chu Hong ditemui mati dengan kesan kelar di leher dalam keadaan terlentang dan berlumuran darah serta muka ditekuk dengan bantal di rumahnya. Enam pelajar sekolah jenis kebangsaan Cina Malay Melaka cedera dihempap siling sekolah yang runtuh akibat ribut. Manakala 22 lagi pelajar mengalami trauma. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Melaka, pihaknya menerima laporan berkaitan kejadian pada jam 10.17 pagi dan jentera bomba tiba di lokasi kejadian kira-kira 13 minit kemudian. Kesemua pelajar yang mengalami cedera di kepala segera dihantar ke Hospital Melaka, manakala 22 pelajar lagi yang mengalami trauma dikumpulkan di Dewan Sekolah berkenaan untuk rawatan lanjut. Seramai 230 individu ditahan polis semalam kerana ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya berkata daripada jumlah itu 13 individu direman, 2 individu dijamin manakala 215 individu lagi dikenakan kompaun. Antara kesalahan ingkar arahan PKPP termasuk aktiviti dalam pub atau kelab malam membabitkan 22 individu, 49 kes aktiviti tidak mengikut prosedur operasi standard SOP, 1 kes membabitkan premis beroperasi lebih masa dan 26 kes tidak memakai pelitup muka. Selain itu, aktiviti membabitkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan fizikal, melanggar perintah kuarantin dan gagal melunaskan kos kuarantin. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Majistret Sepang atas pertuduhan membunuh isterinya yang merupakan pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada akhir Julai lalu. Tertuduh Muhammad Hairil Izzuan A. Samad, 41 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Ayuni Izzati Sulaiman, namun tiada pengakuan direkodkan. Muhammad Hairil Izzuan dituduh membunuh Profesor Madya Dr. Maizatul Nisa Othman, 40 tahun, di Tasik Cyber Valley Park, Jalan Persiaran Sepang Cyberjaya antara 11 pagi 29 Julai dan 1.04 pagi 30 Julai. Pendakwaan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 14 September untuk sebutan semula kes dan tiada jaminan diberikan kepada tertuduh. Kaunter Yayasan Sejahtera Kulai menerima lebih 4,700 borang aduan rakyat membabitkan aduan kebersihan, kerosakan jalan raya dan isu kesihatan sejak Januari lalu. Pengerusi Yayasan Tosrin Javanti berkata kaunter tersebut dibuka di beberapa kawasan kejiranan bagi memudahkan urusan rakyat mengemukakan aduan. Kaunter tersebut turut memberi peluang kepada rakyat menerima bantuan yayasan bagi mereka yang mempunyai penyakit kronik, miskin tegar, orang kurang upaya, ibu tunggal dan bapa tunggal. Golongan ibu tunggal juga berkelayakan mendapat bantuan khas RM300 yang disediakan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kaunter dibuka sebulan sekali di Dewan Raya dan Balai Raya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun, Bukit Permai. Laporan tadi mengakhiri Semasa 4. Saya Farha Fakrazi. Assalamualaikum.